dan selamat pagi semua. So hari ini bersama kita dengan Pak Hashim, pembuat boot yang terkenal di Duyung. So akhir pembelajaran kita pada minggu lepas, kita dah sentuh sedikit tentang luaran dan juga dalaman. Okay. Last kali di bahagian dalaman adalah kita buat lantai. So pada hari ini kita akan menerangkan sedikit cara-cara untuk buat kong, tapak layar dan sedikit bahagian layar. Dan juga di bangau depan dan juga belakang. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita terus kepada Pak Hashim. Okay, Pak Hashim, kalau dah ready, boleh mula Pak Hashim. Okay. Assalamualaikum. Pagi ini kita mula belajar membuat kong. Setelah kita siap buat lantai, kita akan belajar buat kong dan pasang kong. Okey. Pertama kita ambil panjang pot, start daripada linggi depan sampai linggi belakang. Kita dalam 15 inci, bermakna 7 inci setengah. Sekarang 7 inci setengah kita bagi dua. 7 inci setengah sekarang jatuh di sini. Okey, 7 inci setengah. Dari sini mula-mula kita buat yang tengah-tengah dulu. Cara dia buat macam ni. Kita ambil satu kayu, saiz dia lebih kurang setengah inci. Lepas itu kita potong kayu itu, kita buat macam ni pada badan dia. Lepas tu kita ambil dia, contohnya kita ambil dia punya label dia, lantar dia macam ni. Okey. Bakar pisau. Bakar pisau lah, senang. Maknanya dia lebih kurang macam tu lah. Okey. Lepas dah jadi macam ni, kita ambil tepi sini, kita tanda. Lepas itu tanda macam tu, kita potong. Potong dia. Okey. Sebab kalau ikutkan kayu ni dia straight. Jadi kalau dia straight ni terlalu keras sangat. Jadi kita buat lekuk sikit. Contohnya buat lekuk, biar kita gunakan kertas pasir, biar dia jadi lekuk sikit macam ni. Jadi nampak lembut sikit. Okey. Jadi lekuk macam ni. Okey. Lepas tu sini kita buat dia jangan tajam sangat lah. Kita buat bulat sikit. Okey, lebih kurang jadi melengkung sikit lah. Melengkung sikit lah. Okey. Okey, kita pasang macam ni lah. Tu saya lepas tu kita pakar, kita gam saja. Kita gam. Gam tu. So jarak daripada linggi depan ke linggi belakang dibahagikan dua. Bagi dua ni. Lepas itu kita pakai gun ni lah, gun uhu. Kita masuk gun di sini. Contohnya dia duduk di sini. Pasang macam tu. Lekatkan saja. Lekatkan saja. Okey. Jadi sekarang ni bermakna dia duduk di tengah-tengah. So kalau 15 inci tadi 17,5 lah. 17,5 lepas 7,5. Okey. 7,5. Lepas tu apabila dah siap sini, tiap-tiap kong ni kita buat 2 inci. Jarak antara satu sama satu. Okey. Dari sini 2 inci, lepas itu sini 2 inci, sini 2 inci. Yang sini tak kisah berapa inci. Sebab kalau dia duduk lebih sini ke, dia kurang sikit sebab akan kemudian kita pasang ni. Okey. Right. So jarak ke depan di antara kon adalah 2 inci. 2 inci. Dan ke belakang juga sama 2 inci. Okay. Tapi kalau kita kira daripada belakang ni,
Satu, no. Satu, dua. Ini yang tengah. Tengah kita kira lah. Satu, dua. Yang ketiga ni kita mesti buat lubang lah. Oh, yang ketiga ada lubang. Ada lubang. Sebab ada lubang ni nanti kemudian kita dah jadi macam ni, tali ni kena pasang layar dia. untuk ikat tali apa, tali kelak dia kita panggil, tali kelak kita panggil main sheet lah. Untuk ikat main sheet kat sini. Okey. So depan dan belakang yang ketiga. Depan kemudian saya bagi tahu. Kita buat belakang dulu. Kita buat kiri kanan. Sebab kalau layar sebelah kanan, sebelah kiri, kita boleh ikat sebelah sini. Kalau layar pusing, kita boleh guna sebelah sini. Betul lah tu. Okey. Baik. So kita dah selesai bahagian kun. Okey. Kun. So maksudnya kita akan pasang kun sampai ke depan. Okey. Okay, and then kita nak proceed yang ada lubang pula Yang ada lubang. Okay. Sampai depan ni kalau kira nanti lepas dah siap kun, kita tadi dah siap kun, jadi start daripada depan ni, daripada linggi. Okey. Kita ambil 5 inci daripada linggi tadi. Apabila dah siap dah kun ni semua ni. Kita ambil 5 inci. Okey. Kata sini. Antara tengah ni lah. Mana-mana tak kira 5 inci. Tak apalah adjust lah depan tepi. Lepas tapak. Kita masuk tapak layar. Tapak layar. So andai kata kita dah pasang semua, dah pasang kun semua. Okey, sekarang kita nak pasang tapak layar. So tapak layar 5 inci daripada linggi depan. Okey. Kat mana guys? Pusat dia untuk lubang layar. So sekarang Pak Hashim akan tunjuk cara nak buat tapak layar. Tapak layar dia, contoh ni dia jatuh kat sini. Kita potong macam ni, kita ikut. Kena ikut bentuk je. Bentuk bahan. Kita ikut bentuk book. Okey. Pertama juga kita potong. Kita potong. Kita potong kalau boleh ni kita sinikan. Kalau dia tak, kita buang sikit lah. Cantik sikit. Maknanya kalau boleh benda ni biar tenggelam sikit. Duduk macam ni. Oh, duduk di bawah dia. Dia bawah sikit, jangan terlalu atas sangat. Ada jarak tak Pak Hashim? Jarak dia lebih kurang nanti. Jarak dia. So kena asah Asah biar dia sampai boleh duduk dalam lah. Macam ni. Nampak lagi. Nampak kita buang. Selagi tak boleh ke dalam lagi, kena asah lagi lah. Asah lagi kalau boleh kita buang sikit. Sikit lagi. Okey. Lebih kurang tengoklah. Agak-agak lah. Kalau agak-agak lebih kurang 1 cm ke. Ikutlah kalau kita nak dalang lagi pun tak apa. Tapi jangan kita tak mahu dia macam ni lah. Dia duduk macam ni. Dia dalam sikit. Duduk dalam. Okey. Okey. Dah siap macam itu. So kita dah siap bahagian tapak layar lah kan? Tapak layar. Lepas tu kita ambil tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Okey. So kita dah ada tengah dia. Kita ambil tengah dia. Kita tebuk lubang. Okay. Kita dah ada tengah dia, kita bagi dua juga. Ni kita tebuk lubang dulu. Tengah-tengah ni. Lubang untuk layar. Tapi ni kita layar dia, tiang dia lebih kurang
Bukan 1 cm lah kebulatan dia, tapi ni kita tak Kena agak-agak lah besar lubang tiang emas dia tu. okey lah. Kita tebuk lubang. Baik, so kita dah cover sedikit tentang cara nak buat kong dan juga tapak layar. Okay, so tapak layar, saya ulang balik daripada depan, kita ambil 5 inci. Lepas tu kita akan bagi 2. Okay. So jarak tapak layar tu dengan atas, so lebih kurang 1 cm. Okay. Sebab kita tak nak dia sama tinggi dengan pembukaan atas ni. Baik, so Pak Hashim sedang pasang layar pada tapak layar. Sekarang dah kita Yang mas dia. pasang tapak layar, kita gam semua sekali tu. So kita pakai gam sama juga Pak Hashim. Kita pakai gam sama lah. So dekat tepi je lah kan? Dekat ni, kita gam kat sini. Okey, gam kat tepi saja. Kat tepi saja kita gam. Ada apabila dah mati tu, kita masuk layar. Masuk layar. Tiang layar. Tiang layar. Untuk menggunakannya masuk tiang layar. So kita siap tapak layar Pak Hashim eh? Siap tapak layar, kita pasang tiang layar. Okey. So tiang layar, panjang tiang layar, apabila dah jatuh sini siap lah contohnya. Jatuh sini, panjang tiang layar kita dalam 16 inci. 16 inci. 16 inci di atas. Dari atas. Saya 16 inci macam ni ya. Okey. Kita start contoh. Okey. Kita start 16 inci dari tapak layar. 16 inci dari tapak layar. Dari tapak layar ni. Tapi kita jangan potong kata biar dia panjang, sebab kita tak kira dalang ni, kita tak kira lagi ni sebab dia berapa dalang dia masuk. Dalang ni. Okey. Kita boleh panjang sikit, tapi apabila siap 16 inci. 16 inci. Start daripada tapak sampai tiang ni 16 inci. Okey, baik. Okey. Dia dah siap tapak layar. Boleh saya tengok je Pak Hashim tapak layar ni. Okey, so tapak layar ni dia punya bentuk kiri kanan dia ada bentuk sikit sebab dia ikut bentuk dalam badan perahu tu kan. So nampak kita dia lekuk sikit. Okey, yang ini memang kena potong sikit-sikit ataupun asah menggunakan kertas pasir ataupun pisau. Sebab kayu ni lembut je. Dan dah ada shoe baru kita akan ikatkan dia ke bawah. Okey. Baik. Tadi daripada yang tengah ni, okey. Sekarang kita ada 1, 2, nombor 3 juga kong ni kita tepuk lubang macam ini. Okey, so kon yang ketiga depan dan belakang dia ada lubang lah. Lubang untuk maksud saya nanti kita kat layar kita akan ikat tali sini untuk ikat tali. Okey, baik. Okey. Okey. Habis sampai kat layar kan? Alright, so kita dah selesai pemasangan kong tapak layar. Okey. So lepas ni Pak Hashim kita lepas ni kita nak layar kita last sekali. Layar kita lepas last. ni kita buat dia panggil bangau. Bangau ni dia boleh pasang depan tadi. Okey. Depan tu kita kira dari kepala ni, daripada linggi kita boleh ambil dalam setengah inci. Daripada linggi ni setengah inci bangau tu. Okey. Okey. Bangau tu kita okey. Sekarang kita nak pasang bangau hadapan. So ni ada lakaran dia. So jarak kita kejap ada bunyi.
Okey, baik, kita bersambung. Okey. So sekarang pemasangan bangau Pak Hashim. Bangau hadapan. Okey. So saya ulang balik. So jarak dengan linggi depan dan juga bangau ni adalah 1,5 inci Pak Hashim. Ya, setengah inci. Setengah inci ke satu? Setengah inci. Setengah inci. Daripada linggi. Okey. So adakah jarak ni sama juga dengan belakang Pak Hashim? Sama dengan belakang. Sama dia. Okey. So sekarang kita nak pasang. So mula-mula macam biasa dia ada lakaran dia, okey, untuk bangau ni. Lakaran untuk bangau ni. So lakaran ni nanti kita akan bubur di ini papan kan. Okey. Kita nanti saya sadar tadi. Kita buat tapak dia dulu ni. Okey, mula tapak dia, tapak bangau. Apabila kita buat tapak bangau, dia lebih kurang dah siap. Kita buat lakaran dia macam ni tadi, kita pasang macam ni. Kita pasang, dia akan jadi macam ni. Okey. Dia sengit sikit Pak Hashim. Dia awal sengit sikit. Okey, bangau ni bukan betul-betul tegak Tak, dia awal macam ni. Kalau kita tengok dari tepi, dia dia tak tegak, dia awal depan sikit. Lebih kurang tak tegak ke belakang. So ada sebab kenapa bangau ni dia sengit. Okey, sebab bila kita letak dekat boot nanti dia nampak dia akan nampak tegak straight. lah. Kalau kita ikut macam ni, jadi macam ni lah. Maknanya kita asah tepi tu sikit. So kena asah dia punya bangau ni sehingga kita nampak bila kita letak boot kita tu dia jadi straight betul lah. Straight sikit ke depan sikit pun tak apa. Ke depan sikit pun tak apa. Yang penting jangan belakang lah. Ke belakang. Okay. Tegak ataupun ke hadapan sedikit. Okey. Selepas dah kita buat lakaran dia ni, kita pasang sini. Okey, kita pasang sini. Dia akan jadi macam ni lah. Okey. Lepas tu di sini kita tebuk 2 lubang. 2 lubang ni dia untuk kita ambil yang ni. Setengah inci. Di sini. Setengah inci. Sampai sini. Satu setengah cm. Okey, 1,5 cm dari sini. Kita tebuk lubang. Okey. Kita ambil kayu saiz ni. Okey. Kita buat bulat sikit macam ni. Okey. Kita akan masukkan dalam lubang ni. Okey. Dan ni kita ambil lebih kurang ketinggian ni. Okey. Okey. 2 cm lah. 2 cm tinggi. Tinggi. So, kita dah tebuk lubang pada tapak bangau. Pada tapak bangau kita pasang gam dia. Masuk macam ni. Okey, lepas tu satu lagi dia punya ni jarak dia 1 cm. 1 cm. Tengah ni 1 cm. Okey. Kita buat lagi satu lubang sama juga. Sama kat sini. Okey. Ini yang sama juga. Okey, kayu ni kita potong sikit. Dan dia okey. Lepas tu kita masuk. Sebab dia ni
Dia yang ni 1 cm kan. Yang ni 1 cm. Yang ni kita kena buat sampai dia 3 cm. No, sorry. Ni 2 cm. 2 cm. 2 cm. Yang ni kita buat 3 cm. 3 cm. Dia panjang. So yang hujung sekali 2 cm. So yang sebelah dalam 3 cm. Teknik yang sama juga. Kita bulatkan dia. Okey. Supaya dia boleh masuk kat tapak bangau. Okey. Tapi ni kalau boleh ni kita kalau nak buat fashion sikit pun tak apa. Kalau nak buat fashion maksud saya tak boleh nampak keras sangat, kita potong sikit bagi dia sengit sikit. Ikut kreativiti masing-masing lah. So kalau yang contoh ni kita tengok dia tajam macam sikit lah. tanduk dia. Macam tanduk gitu kan. Okay, so ni contoh. So seakan-akan macam ni lah kalau dia buat cantik lah. Setelah siap ni kan, tadi kita lakar yang ni. Bila siap kita pasang lah sini. Pasang sini Tadi sini kita setengah inci daripada ni. Okay, jarak dari linggi depan setengah inci. Tapi dia ni tak ada masalah. Kadang kita nak buat dekat sikit, jauh sikit ke. Dia macam ni lah. Inci. Okay. Siap bahagian ni. Siap bahagian bangau depan. Bangau belakang. Lepas tu dia belakang satu lagi daripada geming belakang ni. Sama juga. Dia saiz dia Okey Pak Syim. Ada soalan Pak Syim? Okey. Apa fungsi bangau jika pada bot sebenar? Dia bangau ni dia tak ada berfungsi apa, cuma dia simbol. Simbol sesuatu perahu. Tapi ni dia digunakan ni setelah bangau ni sini dia orang panggil kesudah ni. Dia fungsi ni yang depan ni cuma kata orang kalau kita Okay, so ada tujuan dia, ada maksud dia. Bangau ni bukan dah saja. Pak Syim akan cerita kan. Terus sekejap ya. Ni biasanya apabila dia anchor labur dalam air, dia ni untuk tali dia. Dia macam tu lah. Dia akan sangkut lah gitu. Jadi itulah porsi dia ni, dia sama dia sekali. Biasalah orang-orang makna benda ni guna untuk tali ni je lah. Okey, jadi dia anchor tali duduk itu. So ni sahur. So dia akan ikat tali sahur pada bangau ni lah. Dia bangau ni simbol. Mana perahu jenis lain, dia bangau dia lain. Okey. Bermakna so dia ada simbol-simbol dia sendiri. Dia pasang tali gini. Gitu. Alright. Dia ni lepas itu yang di belakang ni kita ambil saiz dia 4 inci lah. Yang belakang apa nama tadi Pak Syim? Dia panggil geming. Geming. Dia kita ambil 4 inci. 4 inci. Ya, 4 inci panjang dia. 4 inci panjang. Okey. Lepas itu kita tebuk, kita buat macam tadi lah, sama dengan depan tadi. Sama juga. Macam ni. Okey, kita tebuk lebih kurang tadi berapa lah? 1 cm ya? 1 cm lah. 1 cm sini. Dia buang. Okey. Kiri dan kanan lebih Kiri dan kanan 1 cm daripada hujung kan. Juga sama juga teknik dia. Teknik dia sama dengan bangau depan tadi. Kita bulatkan supaya nak masuk ke dalam tapak denim. Okey. Yang ni kita ambil tadi 2 cm tadi panjang dia. So
Tinggi dia 2 cm. 2 cm. So kiri kanan sama Pak Jem Okey, sama. Okey. Okey. So 1 cm daripada hujung tapak. So tinggi 2 cm. Okey. So bulatkan supaya dia boleh masuk itu. So ini mudah je lah gunakan gam buku. So hujung dia memang Kita potong macam finishing ni kata ujung dia ni kita buat tu lah sikit kata. Lekuk sikit lah. Jangan nampak Nak petak peras sangat kan. So ada ini pun nak buat finishing lah tu. Kalau kita tengok contoh yang Pak Hashim nak buat ni, dia punya lekuk dia tu cantik. Nak pegang pun sedap. Semua sedap pegang. So dia tak terlampau petak lah kan. Okey, sekarang dah siap ni kan? Okay, siap dah. Macam tadi kita pasang daripada ni setengah inci lah. Setengah inci juga. Sama. Jarak sama. Lepas tu dia ada lagi satu di tengah ni. Di tengah ni kita ambil sama-sama tengah. Yang tengah tu apa nama dia Pak Hashim? Ini saya tak tahu dipanggil apa. Tepat macam ketapok untuk dayung. Dayung dia. Okay. Inci. So ni sama juga. 3 inci Pak Hashim. Kita ambil ni Tengah lah kan? tengah-tengah. Okay. Tapi yang ni kita buat condong sikit. Kita jangan straight. Kita ambil tengah ni, kita buat dia condong macam ni. Condong macam ni. Okey. Lubang dia lain sikit lah daripada dia lain sikit. Dia condong. Okey. Lepas tu kita pasang macam ni. Okey. Biar duduk macam ni, kita ambil lebih kurang panjang ni lebih kurang kita ambil dalam 6 cm. 6 cm. Okey. Kita ambil dalam 6 cm. Okey. So kita tengok lubang dia okay, lubang dia tak sama macam yang tadi. Dia sengit. Okay. Corong sikit. Tapi dah jadi ni kita buatlah fashion sikit. Ada gaya sikit lah kan. Fashion sikit. Tak terlalu keras sangat. Dia contoh. Okay. Dia bagi ada bentuk lah. Ni bentuk dia. Okay, bentuk dia tepi. Macam tu. Depan. Okay. Ni gam juga. Ni benda ni nanti sedap. Okay. Biasa digunakan benda ni untuk dayung. Dayung macam dia diikat kat sini ke. Fungsi geming ni lah. Fungsi geming ni. Tidak sangkutkan dayung tu. Dayung tu diikat dah kat sini ni. Diikat okay, so fungsi geming belakang lah. Nak ikat pada dayung. Okey. Baik. Selesai bahagian geming. Geming. Okey. Sekarang kita peringkat ni dah habis semua. Okey. Sekarang kita peringkat layar lah. Alright. Okey. So bangau kita dah pasang. Okey. Geming kita dah siapkan. Okey. Kita dah siap dalam. Okey. Tapak kita dah selesai. Okey. So sekarang kita akan pergi kepada pemasangan layar Pak Jem Pasal layar. Okey, layar dia kain layar.
You duduk sini. You duduk. Tak mau nak you. Tak mau. Ini dia layar dia macam ni. Okey. Okey. Saiz layar perahu ni ni kain yang kita guna untuk layar. Ni guna untuk layar. Okay, ni yang kita gunakan. Okey. Dia boleh dapat mana-mana kedai. Jahit menjahit. Kedai jahit ada kan? Ada. Lepas tu layar ni, saiz perahu kita, layar dia 12 inci lebar 12 inci lebar. dan 12 inci panjang. Okey. Sama lah, square lah. 12 Okey. lah. Lepas tu cara dia tu, you masuk benang sikit dalam jarum lah. Lepas tu, So layar dia ada saiz juga. saiz dia layar. Lepas tu saya suruh budak-budak tu beli buluh itu lagi. Buluh. Lidi sate. Lidi sate. Lidi sate, tapi kita saiz ni dia lidi sate, tak ada lidi sate panjang. Dia ada besar sikit saiz dia, lebih kurang besar ni. Tapi dia ada panjang. Tak apalah, kita belah dua. Belah dua ni, kalau susah nak belah dua, macam kita pakai ni. Macam Rozan buat ni, macam lidi sate ni. Kalau kita susah nak belah dua, kita pakai macam kita ambil sebelah. So kalau lidi sate yang besar sikit tu boleh bagi dua. Bagi dua. Kalau terlampau kecil sangat tu kita kena asah dia. Kalau tidak ada kunci, Boleh guna ni. Guna Sandpaper, kita buat macam ni ke, bagi dia bersih sikit. Lepas itu kita gam lah, taruh gam atas bawah. Depan belakang Pak Hashim. Depan belakang. Ni tadi dia dah buat. Ini Kita taruh gam. contoh sebelah mana Jadi gam tu kita jadi macam ni. Okey. So depan belakang. Depan belakang. dan mereka panjang. Panjang. Dia layar dia biasanya kita duduk sebelah kiri ya. Layar dia sebelah kiri macam ni. Okey, Contoh macam ni sebelah kiri. Lepas ni samalah kita buat macam tadi. Yang ni kita buat samalah macam tadi. Kita pasang gam. Okey. Kena lebih Pak Hashim. Nanti kejap lagi kita biasanya So kita ada depan dan belakang. okey. Dengan pakai gam buku. Okey. Kita kalau layar ni duduk sebelah kiri. Yang bawah ni, sekarang kita nak buat yang bawah ni, sebelah kanan ni dia panjang sikit. Okey. Dia panjang sikit. Okey, macam ni. Okey, sekarang dah jadi macam ni. So kita nak buat Kita potong. layar ni dalam keadaan starboard tack. Okey. So yang belah bawah ni Pak Hashim kena panjang Pak Hashim. Panjang sikit. Maksudnya panjang tu kita nak ikat senang ni. Okey, supaya okey. kita nak mudah ikat di tiang mas lah. Okey. So belah atas pendek Pak Hashim. Belah atas sama je. Sama je Belah lah atas atas. dia sama. Sebelah kanan. Hujung pun sama Pak Hashim. Sama. Sama. Okey, cuma sebelah sini je kita buat panjang sikit sebab nak ikat pada mas. Okey. Okey, Pak Hashim dah siapkan layar. Mudah layar macam ni. Kali warna hijau dia jarum. Okey. Jarum mana situ tak? Jarum tak? Ni tak hijau, silver. Silver biarlah. Kita tak ada tali kan? Tak kisahlah tali apa-apa tu. Ni kita kalau benang ni kita kena pakai obat nyamuk. Okey. Sebab senang kita nak potong. Okey. Dengan bagi dia bulu. Sebelum awak buat ini kayu, hati-hati. Dia tengok ini. Jangan buat sini ni kayu, jangan buat sini dan sini. Kita hok ke dia tu nak ke atas bawah.
Dia ada dia punya curve dia tu. Jangan salah. Jangan salah takut pasang ni sini. Okey. Sebab dia punya Dia punya curve dia. Kalau awak confuse jangan potong ni kayu, akhirnya in the end bila awak buat, you potong. Okey. Sebab always kalau begini, you potong salah side. Okey. So pada yang dimas belah bawah, okey, so kita biar panjang dulu tak apa. Panjang dulu tak apa. Biar panjang dulu. Nanti kita dah ikat semua baru kita potong. Okey. Kalau kita potong terlampau awal, takut nanti tak boleh nak ikat. Takut tak boleh nak. Takut awak potong salah. Ya betul. So in the end you potong. Potong kemudian apa. Ini pun sebagai kita tak nak kita lupalah yang panjang ni kat duduk di bawah. Okey, selepas tu untuk pasang dia. Tadi kita punya layar tadi 12 inci ya. 12 inci. Okey. Sekarang kita ambil 9 inci di tengah-tengah. 6 inci. Di tengah-tengah Okey. Di tengah-tengah ni kita pasang tali. Tali masing-masing tahulah cara nak ikat tau. Okey. Ini kena ikat cantik lah. Okey. Okey, kita pasang macam ni. Kita ambil tengah-tengah. Ambil tengah-tengah. Ikat longgar ke tak Hashim? Tak lah. Tak sikit. Takut dia letak. Takut dia ke bawah kan? Dia ke bawah. Tapi sepatutnya biarlah. Nanti kemudian lah. Tali ni kita panjang sikit. Okey. Kita masuk dalam lubang ni. Okey. Yes. Saya belum tebuk lubang lagi sini. Okey. Nanti sekejap. Okay. Sementara Pak Hashim nak tebuk lubang tu, saya recap sikit. Okey. So, pastikan kain layar kita nak gunakan tu, dia melengkung macam ni. Kalau salah pasang, nanti dia jadi melengkung tak cantik nanti. Okay. So, lepas tu kita adakan lebih sikit. Okay. Dan limas, biar lebih panjang dulu. Okay, supaya kita tak lupa. Because ini kayu it's bukan kayu. It's layang. Kain. This kain, it's not soft. Keras. Okay. So kita biar panjang tadi, ikat dulu dan bagi potong. Okay. So yang panjang sedikit adalah di belah bawah mas dia. Okay. So dekat dia punya boom ni lah. So ni dia punya boom dia. Dekat dia punya tag dia ni. Okay. Alright, Pak Hashim tengah potong, tengah tebuk lubang. Untuk masuk main highlight. Okay. So ni adalah kalau kita di laut kita panggil dia main haliat lah. Okay, sebab dia nak bawa naik layar. Nanti kita takut dia jatuh kan. Kita pasang macam ni. Masukkan dalam lubang. So nak bawa naik selayar kita gunakan main haliat ni lah. Yang ni kita tak bagi jatuh. So layar tu dinaikkan dan diturunkan. Ini kalau boleh main haliat. Tak apalah kita dia boleh naik turun ni. Yang ni kita ikat macam ni tak beri dia goyang. Okay. Ni dia boleh naik turun. Lepas tu yang ni kita guna untuk ikat tadi tu. Ikat tali ni. So untuk main haliat. Main haliat. Okey. Layar kecil tak ada macam ni? Layar kecil tak ada? Tu tak ada lah pasal waktu kita buat 7 ni kan. Okay. So simpulkan pada kon hadapan. Kon hadapan. Okey. So lebihan tali baru kita potong. Kita potong. Potong dan bakar supaya dia tak berbulu lah. Lepas itu kita pun so siap bahagian main haliat. Okey. Main haliat dinaikkan menggunakan tali ni. Okey. Dia diikat pada kong. Lepas itu kita pasang untuk bawah tadi. Okey. Yang bawah tadi
bahagian tag dia tadi dekat boom ni. Kat boom So tadi. dia pun kena ikat jugalah. Tidak dia lah. terbang. Longgar ke tak Pakcik? Ni. Ha. Ni kalau boleh kemas sikit. Kan? Tak terlampau ketat, tak terlampau longgar. Kemas sikit. So untuk mudahkan dia nak gerak lah sebenarnya. Sebab perahu ni kita biasa kan, kita kata orang main tu direction dia tak boleh taking banyak. Satu ala. Satu ala. Okey, lepas siap yang ni. Sama juga proses dia. Okey. Tapi kalau masa nak pasang jangan terlalu tegang layar tu duduk straight macam ni. Dia curve sikit gelembung lah. Okay, so nampak dah dia dah kena angin. Kena ada bentuk layar sikit lah. Jangan terlampau tegang sangat pasang dia. So macam yang contoh ni. So dia ada daripada tepi kalau kita tengok memang kembung lah. Ada sebab kenapa kena kembung. Supaya mudahkan angin masuk. Okey. Baik, ada soalan daripada student Pak Syim. Okey. Coach, yang itu pakai ikatan apa? Ikat mati ke? Okey. Ikat biasa tak apalah. So macam you all dah belajar ikatan. So kita gunakan reef knot lah kat situ. Kebanyakan ikatan semua kita guna reef knot je kat sini. Biasa. Reef knot je, simple. Okey, Pak Syim buat memang simple. Okey. Alright. Alright, kita dah selesai pada boom Pak Syim Okey, kita selesai pada semua tu. Kita nak pasang dia apa dia panggil? Main sheet dulu. Main sheet. Main sheet kalau yang ni kita ambil ujung tadi. Okey. Sekarang kita nak pergi ke bahagian main sheet. Okeylah. Kita saya tunjuk contoh dulu main sheet dia. Okey. So main sheet dia kalau kita tengok daripada atas, okey, dia pergi ke bahagian boom. Okey, ini mungkin kita panggil dia sprit lah kalau dia optimis. Okey, mungkin sprit. Okey, yang ini dia punya boom. So main sheet dia okey pergi kepada boom dan juga sprit dan pergi ikat kepada boat. Yang Pak Syed dah buat. Yang ni kita ambil ujung. Kita ambil ujung, Pak Syed dah ikat tu. Yang ni kita boleh ambil. Yang ni kita tak, makna kata orang tengah-tengah tak tengah juga. Kita kira 3 suku. 3 suku boleh lah. Contohnya 3 suku sini. Okey. Tak terlampau tengah, tak terlampau ujung Okey. Okey, ni betul. So kalau kita ikut sebab apa tak terlampau tengah. Okey, sebab kalau terlampau tengah ataupun rapat ke mas, dia akan jadi berat lah layar tu. Okay, so better daripada bawa daripada 3 suku. Yang ni kita jarak dia lah macam tak jauh daripada ni. Mana kita boleh tarik main sheet tu anggaran dia tak sampai pada ni dekat join dia. Okey. Okey. Yang ni mana tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, mana kita boleh tarik. Kalau kata kita nak habis ni, benda ni tak sampai sini. Tapi biasa sini ni, yelah, tapi kita akan gunakan puli blok pasti. Puli blok ni, tapi susah nak buat puli blok tau. Jadi kita pakai gini lah. Kita pakai, contohnya dia boleh bergerak ni. Ikat bolai. Ikat bolai boleh kan? Ke sini lah. So patutnya ada puli lah di situ. Patut ada puli lah. Ikat bolai ke, macam-macam ikutlah. Ayah faham. Ikut kereta masing-masing. Mana tu. Dia boleh bergerak. Dia tak mati. Okay, mana boleh ikat bolai, cuba ikat bolai. Mana dia tak mati. Kata orang dia boleh bergerak. So tali main sheet ni, dia boleh gerak ke atas ke bawah lah. Okey. Ni lah guna untuk main sheet ni. Okey. Baik. So, matikan main sheet tu pada kon tu lah kan? Pada kon yang kita buat tadi lah. Okey, saya balik macam ni, klik je.
So kalau di bot kapal layar kita ada blok kat situ. Senang nak tarik kan, mesin. Okay. So Cantik zaman dulu dia orang pakai macam ni lah. So nampak siap dah pemasangan mesin. Cantik lah. Ni sepatutnya, saya salah ni, sepatutnya dia ni duduk sebelah sini. Di mana belah layar sana. Ni tiang ni, kalau layar sebelah kiri, tali main haliak duduk sebelah kiri. Sebab apa beli ni dia nampak tak? Oh, dia sangkut lah. Dia sangkut lah. Kalau duduk sebelah kiri tak apa lah. Gitulah. Maaflah dia jalan. Ya tu. Itu saja lah. Alright. So hari ni kita dah cover pemasangan kong, tapak layar, okey. Bangau depan, okey. Deming. Okey, dan juga bahagian layar semua. Okey. So saya buka soalan dulu pada student-student kalau ada soalan. Baik, saya akan tunjukkan contoh perahu yang dah siap. So, main sheet dah dipasang. Okey. Layar, mast. Okey, pada boom. So, kita nak recap balik sekali lagi lah. Okey, so di mast kita ada 16 inci. Daripada tapak layar. Daripada tapak layar. Okey. And then layar, ukuran layar 12 inci dan 12 inci. Lebar dan juga tinggi dia. Okey. Dan di bahagian kita akan pasang dia punya sprit dia ni. Kalau di Optimis kita panggil sprit dia. Dan ni boom dia. Okey. So kita akan matikan dengan reef knot. Okey, jangan lupa tali yang di bahagian sprit adalah main haliak dia. Okey, masuk ke dalam lubang. Okey. Dan turun ke bawah. Ikatkan pada kong ni. Okey. So di bahagian boom dan juga sprit kita ada main sheet dia. Okey, so main sheet. So untuk sepatutnya ada blok tapi kita matikan dengan ball line ataupun ikatan yang mudah. Okey, supaya dia boleh gerak. Dan teruskan mati di boot di kong. Okey. So saya rasa kita dah cover banyak dah hari ni Pak Cim Habis dah tu. Okey. Okey, ada soalan daripada student juga. Okey. Coach boleh guna benang biasa ke ada spesifik benang? Alright. Soalan yang bagus. Okey. Kita perlukan soalan-soalan lagi. Alright, so benang yang Pak Hashim guna adalah benang yang saya rasa you all tahu benang ni. Kasar ni saiz dia. Dia ambil buat balik lah. Buat balik. Okay. Alright, benang Pak Hashim bagi Pak Hashim. Buat saiz dia. So, ni ada saiz dia. Macam nak jahit kasut lah ni benang ni. Okay, so kita ada dua saiz. Satu saiz untuk yang berisi halus sikit lah. Okay, so untuk perahu yang besar kita gunakan agak tebal sikit lah. Right. Alright, ada lagi soalan? Ada soalan lagi Pak Cim? Ada Pak Cim? Kita tak ada apa dah Ustaz. Dia lah kalau nak tanya dia. Okay, student-student kalau ada apa-apa nak tanya Pak Cim boleh tanya. Alright. Okey, saya akan bawa sedikit rapat dengan bot ni. 4 tali. Okey, boleh tak masalah. Okey, so kita pergi last view sebelum kita tamatkan sesi untuk pagi ni. Okey. So saya akan tunjuk bangun hadapan dulu. Okey. Okay, kon dia ada lekuk-lekuk sikit. So kita ada demin belakang.
bawah demin. Okey. Bahagian daripada depan. So demin ni boleh ikut aktiviti masing-masing. Kalau kita tengok dia punya shape dia tu, yang ini agak ni lah. Okey. Alright, so bahagian bangor depan ada paksim ukir sikit. Nampak sikit lah dia punya traditional ni kan. Tak dah kampung street. Okey. Okey. Pak Hashim ada soalan Pak Hashim? Okey, gemim dengan bangor perlu cat sebelum pasang ataupun tak kisah? Dia nak cat dulu pun lagi senang. Oh, cat dulu. Ha. Okey. Tapi kalau kita tak bercat tak apa. Kita clear je. Oh, clear je. So kita pakai warna kayu yang macam ni lah. Warna kayu. Okey. So ada pilihan Kalau kita tak cat, kita akan finishkan dia macam ni lah. Habiskan dia macam ni dia lah. macam gelakai tu. Jadi dia masuk lah. Dia akan sama colour dengan lantai lah nanti. Kalau kita kemas, dia akan jadi warna putih kalau kita cat dia. Alright. So saya bangau kita dah buat. Okey, deming. Okey. So ni bahagian dalam, cara nak ikat layar dia tu. So dia ada 4. Okay. Tempat dia adalah yang ketiga daripada tengah. Okey, so ada 1, 2, 3, 4. So bahagian depan fungsi dia untuk ikat main haliat. Okay, untuk bawa naik, turunkan layar. So tadi dia akan mati kat sini lah. Okey, sekarang lubang. Okey, nampak Alright. So kita ada sprit dia. Kita ada boom, bahagian bawah kita panggil boom. So bahagian boom kita buat panjang sikit. Okay. So bahagian boom panjang sikit. Dan yang ini di tengah kita tengah sprit. Okay, so kita ada main sheet. Jangan ambil tengah sangat. In boleh ambil 3 suku. Okay. Okay, main sheet. Alright. Dan matikan di tone belakang. Right. So selesai Pak Hashim Ya. Ini saya buat ni sikit. Okay. Untuk kalau dia orang rasa hancur. Alright, baik. Sekian itu saja daripada saya. Okay. So ngam masa. Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, itu saja daripada saya. Okay. Kalau you all ada apa-apa, boleh terus tanya Pak Hashim ataupun saya. InsyaAllah kami akan tolong. Baik, sekian saja saya dengan Pak Hashim. Okay. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.